Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Warna-Warni Malaysia, Pakaian Tradisional Pelbagai Kaum. Memperkenalkan ahli kumpulan 2, Kang Swee Heng, Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Isa, Ahmad Ashraf Daniel bin Nur Azlan, Zurul Huda binti Zainuddin dan Afrina. Pakaian memberi maksud sebagai satu bahan yang melindungi tubuh badan manusia daripada keadaan cuaca dan faktor-faktor persekitaran yang lain. Selain itu, pakaian juga dapat menentukan taraf seseorang dalam kalangan masyarakat. Malah, ia juga membezakan darjat dalam suasana adat istiadat sesuatu kaum. Pakaian juga merupakan simbolik kepada adat tradisi sesebuah masyarakat di seluruh dunia. Begitu juga di Malaysia, pakaian tradisional menjadi simbolik dan lambang kepelbagaian kaum di negara kita. Malah, ia juga digunakan semasa perayaan maupun hari kebangsaan mengikut kaum yang ada. Pakaian tradisional di Malaysia mempunyai keunikan di mana terdapat pelbagai jenis pakaian yang terdiri daripada jenis kain dan bentuk yang tersendiri. Pakaian tradisional di Malaysia sering dilihat pada waktu perayaan ataupun sambutan dalam kaum mereka itu sendiri, seperti majlis perkahwinan, dan ia dilihat sebagai pakaian yang unik dan berwarna-warni mengikut budaya masing-masing. Pakaian tradisional Melayu. Baju Melayu cekak musang. Frasa ini merujuk kepada corak bulat pada leher baju, selalunya dikenali sebagai leher pendek tinggi atau leher empangan leher tegak. Idea collar musang menimbulkan imej semula jadi leher baju dengan collar tinggi yang berdiri 2.5 cm di sekeliling leher. Baju Melayu Teluk Belanga. Baju ini mulanya diperkenalkan di Teluk Belanga, Singapura dengan cepat menjadi ciri khas Johor, khususnya pada abad ke-19. Baju kurung. Pakaian rasmi kerajaan Malaysia merupakan baju kurung. Kaki tangan kerajaan dan swasta akan memakai baju kurung semasa bekerja. Baju kurung juga merupakan pakaian kebangsaan bagi rakyat Malaysia. Baju kurung ini dipakai oleh semua etnik di Malaysia, tidak kira di mana mereka tinggal. Baju kebaya. Baju kebaya labuh mencecah sehingga ke buku lali dan menutup seluruh anggota badan. Baju kebaya labuh menutup seluruh anggota badan sehingga ke buku lali di hadapan. Bahagian depan baju ini terdedah dan dihiasi dengan brooch. Pakaian ini juga digunakan untuk majlis rasmi dan majlis keramaian. Pengenalan kepada pakaian tradisional Cina. Perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan yang seterusnya diikuti oleh Pulau Pinang dan Kuala Lumpur merupakan permulaan bagi sejarah kaum Cina di Malaysia. Mereka turut membawa adat resam, budaya dan corak pakaian tradisional ke tanah Melayu dan kemudiannya ia disesuaikan dengan suasana tempatan. Busana klasik Cina yang asalnya berlapis-lapis, syarat dengan sulaman benang, emas dan sutera, kini masih dapat dilihat walaupun telah berubah dan diubah sesuai mengikut peredaran masa. Pakaian tradisional Cina ini sering digunakan untuk majlis-majlis dan urusan rasmi oleh semua masyarakat Cina. Cheongsam. Pakaian cheongsam merupakan pakaian yang sering kita lihat sehingga hari ini. Lazimnya, cheongsam mempunyai leher yang tinggi, butang di bahagian bahu, bentuk yang sendat di bahagian pinggang, serta belahan di kiri dan kanan kain. Pakaian ini diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain lembut. Cheongsam juga dikenali sebagai qipao yang merupakan pakaian wanita bangsa Tionghoa. Perkataan cheongsam berasal daripada dialek Kantonis yang membawa maksud baju labuh. Cheongsam tradisional banyak menggunakan kain satin dan sutera yang bercorak khas. Beberapa corak yang popular untuk cheongsam adalah bunga, burung dan naga. Sebelum bernama cheongsam, pakaian ini dikenali sebagai qipao. Qipao mempunyai potongan yang longgar, lebar dan hanya memperlihatkan bahagian kepala dan jari yang berbeza daripada cheongsam. Sifat longgar pakaian ini juga berfungsi untuk menyembunyikan struktur badan si pemakai tanpa mengira usia. Qipao lebih mudah dijumpai di China, khususnya pada era China Han, iaitu sekitar tahun 1636. Pada masa itu, perempuan Han yang memakai pakaian mancu dipaksa untuk menukar pakaian tradisional mereka kepada qipao, sehingga terdapat undang-undang bahawa perempuan Han akan dihukum mati sekiranya enggan memakai qipao tersebut. Namun begitu, dengan peredaran masa, qipao telah mengalami perubahan. Hanfu. Pakaian hanfu adalah pakaian tradisional bagi kaum Han. Dengan pakaian ini kembang dan lehernya mempunyai collar yang selesa. Pakaian hanfu ini juga menjadi pilihan ramai kaum kerana ianya sopan sekali, malah direka secara moden. Hanfu merupakan pakaian tradisional China semasa beberapa dinasti, iaitu dinasti Tang, Song dan Ming, iaitu tiga zaman yang dianggap penting semasa Maharaja Han memerintah China ketika beberapa kumpulan minoriti dan budaya mereka sedang berkembang. Banyak pakaian tradisional dari negara Asia seperti Skopje di Jepun bersama-sama dengan hanbok tradisional Korea dan Ao-Dai Vietnam berasal dari hanfu dan mempunyai gaya yang sama seperti hanfu. Berbeza dengan China, pakaian tradisional Jepun dan Korea telah dipelihara selama berabad-abad dan mempunyai ciri khas yang hampir sama dengan pakaian perang mancu, iaitu pakaian hanfu. Namun, berbanding kimono Jepun, pakaian tradisional Korea lebih mirip dengan hanfu. Jubah labu. Pakaian jubah labu adalah sejenis baju tradisional yang biasanya dipakai oleh lelaki bangsa Cina semasa tahun baru Cina dan majlis-majlis lain.
Ia dihasilkan dari negara China menggunakan fabrik sutra dan brokat yang berwarna terang. Pakaian ini selalunya diperbuat daripada kain sutra, satin dan lain-lain jenis kain lembut. Benang emas dan perak juga digunakan untuk menghiasi pakaian ini. Namun, corak bagi pakaian ini tidaklah terlalu banyak, dengan bentuk pakaian yang longgar dan berkolor tinggi. Pada pilihan bagi pemakai jubah labu ini selalunya adalah warna merah. Sanfu merupakan pakaian tradisional yang telah dipakai sejak dinasti Qing. Berdasarkan dialek Cantonese, sanfu bermaksud baju dan seluar yang juga merupakan pakaian harian wanita berketurunan Cina selain dari Cheongsha. Yang digemari oleh wanita-wanita separuh umur serta yang bekerja di ladang, lombong atau bersantai di rumah. Sanfu diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Sanfu turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina, khususnya lelaki yang lebih tua atau sudah berkahwin, dan ianya mempunyai sedikit perbezaan berbanding dengan sanfu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolor tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutra. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia. Pakaian kaum India lebih dikenali dengan warna-warna terang dan kaya dengan tenunan dan sulaman benang emas, perak, lembuci juga batu-batu permata. Perdagangan antara Malaysia dan India agak lancar sehingga orang India Malaysia mendapat bahagian pakaian tradisional yang adil dari negara mereka. Oleh itu, kaum India di Malaysia telah berpegang teguh pada akar umbinya dari segi pakaian tradisional. Kurta merupakan pakaian tradisional bagi lelaki kaum India. Ia merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut yang diperbuat daripada kain kapas atau lime dan setera. Kurta selalunya dipadankan dengan seluar longgar atau seluar chudidar. Kurta selalunya dipakai ke majlis-majlis rasmi seperti perkahwinan. Dhoti juga merupakan pakaian untuk kaum lelaki India. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini tidak berminat dengan pakaian tersebut. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah peha dan kemudian disangkutkan pada bahagian bahu. Sari ialah kain sepanjang 4 atau 5 meter. Teksturnya daripada kapas biasa kepada sutera dan kebanyakannya nipis mahupun lembut. Dengan perubahan iklim dan musim, mereka perlu memakai sari dengan tekstur yang berbeza seperti sutera tulen, kain kapas atau renda sutera emas. Warna sari yang dipakai tersebut membawa makna yang tersirat. Pemakaian sari pada kali pertama ini melambangkan pengiktirafan masyarakat terhadap gadis berkenaan sebagai sudah dewasa. Sari berfungsi sebagai bentuk komunikasi tanpa lisan. Mesej tertentu berupaya disampaikan oleh pemakai sari berdasarkan warna dan corak kain tersebut. Sari yang panjang sehingga menutup seluruh bahagian kaki merupakan cara pemakaian yang dianggap sopan dan sesuai untuk dipakai semasa upacara rasmi seperti perkahwinan ataupun agama. Pakaian salwar kamis ataupun baju Punjabi. Ia juga popular di kalangan wanita di utara India dan terdiri daripada blaus panjang yang dipadankan dengan seluar panjang yang longgar serta tudung kepala yang sesuai dengan warnanya. Bagi pakaian tradisional Ibang, kaum Ibang akan memakai pakaian tradisional mereka semasa menyambut perayaan seperti Gawat Dayak. Pakaian tradisional Ibang antara lelaki dan perempuan adalah berbeza. Sekarang untuk pakaian tradisional lelaki Ibang, sirat. Sirat ini dipakai di bahagian belakang kemudian menutupi bawah perha. Ujung sirat ini tergantung dari pinggang ke depan dan belakang badan. Kepanjangannya sederhana 50 cm, darab 500 cm panjang. Pada zaman dahulu, orang Ibang mencari hasil-hasil hutan untuk menggunakannya sebagai kain, pakaian dan sirat. Untuk ketapu ialah topi untuk dipakai. Boleh menganyam dan mengejar mengikut kehendak dan kesukaan sendiri. Hanya lelaki Ibang akan memakai ketapu. Ia ini dihiaskan dengan menggunakan bulu burung. Semakin lebat bulu burung digunakan, semakin cantik ketapu tersebut. Seterusnya, baju burung ataupun gagong. Kebanyakannya diperbuat daripada kulit haiwan seperti kulit beruang dan lain-lain. Pada zaman dahulu, lelaki yang memiliki gagong ini dipanggil berani dan kuat. Semasa penyambutan atau tarian niaja, mereka akan memakai baju burung, manakala gagong ini kebanyakannya dipakai semasa berperang. Sekarang untuk pakaian tradisional wanita Ibang, yang pertama tanggo. Wanita Ibang membuat tanggo ini dengan lendik dan menghiaskannya dengan beberapa kain. Tanggo juga dilihat seperti rantai besar kerana ia dipakai di bahagian leher. Masyarakat Ibang di Sarawak menganggap tradisional tanggo ini sebagai warisan turun-temurun. Corak tanggo ini boleh dihiaskan dengan corak-corak mengikut kehendak ataupun kesukaan individu. Yang kedua, suku tinggi. Suku tinggi juga dikenali sebagai suku pupuk.
Perhiasan perak yang unik dan kiraan mempunyai tarikan mata. Sungguh tinggi juga merupakan klub tangan yang diperbuat daripada corak bunga pada zaman dahulu. Sungguh ini diperbuat daripada perak, tetapi kini kebanyakannya ia diperbuat daripada aluminium bersalut perak. Akhirnya, sementing bercakap pun sendiri. Sementing bercahaya ialah tali pinggan juga dipanggil sebagai kopek. Siring dicantong sepenuhnya sekali di atas, siring 50% akan dicantong rapat dengan siring lain. Dan bahagian bawah siring itu ialah 20% dan 10% yang dijahit bersama untuk membuat tali yang tergantung dari atas ke bawah. Mereka sentiasa memakai sementing bercahaya semasa runcur ataupun tarak. Seterusnya, mari kita beralih kepada pakaian tradisional kaum Kadazan Dusun. Kaum Kadazan Dusun akan memakai pakaian tradisional mereka semasa menyambut perayaan seperti Pesta Kaamatan, iaitu Pesta Menuai. Secara umumnya, perhiasan dan sulaman pada pakaian tradisional kaum Kadazan adalah sederhana jika dibandingkan dengan etnik yang lain. Pakaian tradisional bagi lelaki lebih dipengaruhi oleh pakaian kaum Cina. Pakaian tradisional bagi perempuan ialah blouse dan terdapat 3 jenis blouse yang kita akan lihat sebentar lagi. Pakaian tradisional lelaki kaum Kadazan Dusun. Bagi pakaian tradisional lelaki terdapat 2 pakaian utama, iaitu baju gaung. Baju gaung ialah baju lengan panjang tanpa sulaman. Pada masa sekarang, ia dihiasi dengan perhiasan dan butang emas. Seterusnya, seluar sofa. Seluar sofa merupakan seluar panjang hitam dengan ikat pinggang berwarna biru indigo. Dan terdapat perhiasan emas di sepanjang pinggang seluar bagi seluar sofa yang moden. Seterusnya, aksesori tradisional bagi lelaki kaum Kadazan Dusun. Pertama, bengkung kaking atau tugot. Ia merupakan bengkung pinggang. Dahulunya berwarna hitam, tapi kini juga terdapat dalam pelbagai corak, terutamanya bermotifkan flora dan fauna. Seterusnya, mulai topi bulat tupi sinakat. Ia merupakan topi yang terdiri daripada tali yang kukuh dan ia diperkukuhkan menggunakan kaedah lingkaran dan simpul. Seterusnya, penutup kepala sigar. Ia juga dikenali sebagai hinopung ataupun berasal daripada perkataan hopung yang bermaksud ular sawah, dan dia mempunyai model lingkaran kinahu yang berasal daripada perkataan kahu iaitu pemegang periuk, dan model ini mempunyai lipatan sinibitan atau tinahanuk dengan satu tepi kecilnya menonjol. Seterusnya, blouse Kihonggun. Ia merupakan blouse lengan panjang yang dipakai oleh wanita purba ataupun wanita yang lebih tua dan pakar ritual atau dinamakan sebagai bobo hizan semasa majlis. Jahitannya adalah sama dengan yang dilihat pada blouse Sinuangga. Seterusnya, blouse Kihonggun. Ia merupakan blouse lengan panjang yang dipakai oleh wanita purba ataupun wanita yang lebih tua dan pakar ritual atau dinamakan sebagai bobo hizan semasa majlis. Jahitannya adalah sama dengan yang dilihat pada blouse Sinuangga. Untuk aksesori bagi kaum perempuan Kadazan Dusun, terdapat butang Betawi, iaitu di bahagian dalam butangnya tali dibalut. Untuk ritual tertentu, butang Betawi pada asalnya disambung ke leher baju dan separuh bahagian bawah blouse untuk kegunaan biasa. Dan bagi butang perak Betawi, ianya butang bersalut emas ataupun perak, mewakili status kerata rentas Kadazan Dusun. Sesiapa yang boleh membelinya sebanyak 30 butang akan dianggap kaya. Dan aksesori terakhir ialah himpogut. Himpogut merupakan tali pinggang yang terdiri sepenuhnya daripada shilling perak. Ia bergantung kepada kekayaan pemakai. 3 biasanya dipakai, 1 di sekeliling pinggang dan 2 lagi di atas dan di bawah pemegang tali pinggang.